Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai semua, anda bersama saya Fatin Soya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara isu yang akan dikupaskan dalam video ini ialah makanan segera macam mana yang dilarang dibawa naik atas pesawat Malaysia Airlines. Kenapa Samsung Galaxy dan iPhone tak boleh guna 5G di Malaysia? Kenderaan apa yang layak terima insentif pengecualian cukai jalan dan banyak lagi berita lain yang akan dikongsikan. Sebelum tu saya nak jawab dulu satu komen dari video episod lepas, iaitu dari Aaron Yeager. Dia tulis series Certain Samsung A series dapat 4 tahun Android update. Kalau betul, auto beli phone Samsung untuk tahun ni. Hai awak, siri Galaxy A yang akan dilancarkan selepas ini akan diberi jaminan kemas kini OS 4 kali dan jaminan keselamatan 5 tahun. Menarik kan? Awak rancang nak dapatkan siri Samsung apa? Menerusi pengumuman di laman rasmi Malaysia Airlines, mereka tidak lagi membenarkan makanan yang ada ciri pemanasan kendiri ataupun sebarang pek pemanas berasaskan bahan kimia dibawa masuk ke penerbangan. Mereka memaklumkan yang produk-produk ini biasanya ada bahan berbahaya seperti serbuk magnesium, serbuk besi, karbon pepejam mudah terbakar ataupun kalsium oksida yang mengakis. Kesemua bahan ini boleh membebaskan gas mudah terbakar apabila bertindak balas dengan air. Selalunya, anda bawa tak makanan masuk ke penerbangan? Lepas ni kena ingat untuk elak bawa makanan dengan ciri yang dilarang ni. Microsoft umum ketibaan Surface Laptop Studio ke Malaysia. Tempahan awal dibuka bermula 15 Februari di pengedas sah Microsoft di seluruh Malaysia. Harga jualan Microsoft Surface Laptop Studio di Malaysia adalah seperti di skrin sekarang. Laptop ini akan dijual di Malaysia pada 3 Mac 2022 di pengedas sah Microsoft seperti All IT, Globai SNS Network, Harvey Norman, Lazada, Microsoft Authorized Store, PC Image, Sanheng, Shopee, Microsoft Authorized Store dan TMT by Thundermatch. Microsoft juga umumkan pembukaan pusat khidmat Microsoft Concierge. Orang ramai boleh dapatkan khidmat nasihat untuk pilih peranti Microsoft Surface yang menepati keperluan mereka serta bantuan untuk naik taraf Windows 11. Microsoft Concierge terdapat di Plaza Loyat serta di Pavilion Bukit Jalil 2. Surface Laptop Studio dilengkapi pemproses Intel Core i generasi ke-11. Paparannya seluas 14.1 inci dengan kadar penyegaran sehingga 120Hz. Paparan ini boleh diputarkan untuk kegunaan seperti tablet dan ditegakkan dalam pelbagai sudut. Terdapat stylus Surface Slim Pen 2 yang melekat secara magnetik di bawah papan kekunci. Bagi anda, apa yang menarik pada laptop ni? Anda nak dapatkan tak dengan harga yang disertakan tu? Tidak semua peranti 5G boleh berhubung ke rangkaian 5G Digital National Berhad. Contohnya peranti popular Samsung Galaxy dan Apple iPhone. Bagi jelaskan soalan tentang sokongan peranti 5G, DNB telah keluarkan kenyataan rasmi serta soalan lazim di media sosial mereka. Menurut DNB, mereka terbuka kepada semua pengeluar dan mahu mempercepatkan ekosistem peranti aktif untuk rangkaian 5G di Malaysia. Kesediaan sokongan peranti 5G di Malaysia terletak pada pengeluar peranti itu sendiri. DNB tekankan bahawa bukan tanggungjawab mereka untuk sahkan atau luluskan peranti 5G. Sebaliknya, mereka sediakan kemudahan untuk penghilang jalan ke ujian bagi membolehkan peranti dikonfigurasikan. Selepas terima pak SIM Yes 5G, Soya Cincau telah dimaklumkan oleh Yes bahawa semua peranti Samsung Galaxy dan Apple iPhone tidak sokong rangkaian 5G lagi. Apabila SIM Yes 5G ini dimasukkan ke dalam Galaxy S21 Ultra, ia bersambung ke rangkaian 4G sahaja. Buat masa ni, Yes senaraikan kebanyakan peranti dari China sebagai serasi dengan rangkaian 5G. Antaranya ialah Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo, Realme dan Vivo. DNB juga telah kemas kini senarai peranti mereka dan siri Galaxy S21 telah dimasukkan ke dalam senarai upcoming. Ia dijangka akan disokong pada suku pertama 2022. Realme Malaysia umumkan kedatangan Realme C35. Ada 2 varian akan dijual di Malaysia. Ia akan mula dijual pada 21 Februari 2022 secara eksklusif di Shopee. Jualan di pengedas sah Realme boleh didapati mulai 25 Februari 2022. Harganya seperti di skrin sekarang. Diskaun RM100 diberikan untuk pembeli di hari pertama jualan Realme C35 di Shopee. Manakala selama 3 hari dari 25 hingga 27 Februari 2022 di pengedas sah Realme, pembeli akan menerima jaminan tambahan 6 bulan secara percuma, menjadikan ia memiliki jaminan selama 18 bulan. Realme melengkapi C35 dengan chip pemproses Unisoc T616, RAM 4GB dan storan sehingga 128GB. Ia turut memiliki teknologi RAM maya tambahan. Storan juga boleh diluaskan dengan menambah kad microSD, diterima sehingga 1TB. Skrinnya 6.6 inci, jenis LCD HD penuh dengan kadar penyegaran 60Hz. Kamera hadapan 8MP. Kamera utama 50MP, bersamanya adalah kamera makro 2MP dan kamera hitam putih 2MP. Baterinya 5000 mAh dan menyokong pengecasan pantas 18W USB-C. Kamera hebat, bateri besar, harga bawah RM1,000, anda rasa berbaloi tak beli?
WhatsApp versi 22.4.75 di iOS membolehkan pengguna memainkan voice note dan fail audio di luar ruang sembang. Jadi, anda boleh dengar mesej audio dari seseorang sambil pergi ke ruang sembang lain untuk balas mesej. Sebelum ni, WhatsApp ada uji keupayaan ini pada peranti Android dan ia berada di peringkat beta pada bulan lalu. Tapi nampaknya pengguna Android masih belum dapat gunakan ciri ini sehingga sekarang. Bila ada ciri macam ni, senanglah nak balas mesej kecemasan dari seseorang sambil dengar voice note dari orang lain. Anda dah kemas kini WhatsApp di iOS? Kalau belum, kemas kini sekarang supaya dapat guna ciri ini. JPJ kini laksanakan pemberian insentif pengecualian fee lesen kenderaan motor atau cukai jalan sepenuhnya kepada kategori kenderaan motor elektrik dan kenderaan yang bawa atau dimiliki oleh orang kurang upaya. Bagi kenderaan motor elektrik, ia hanya membabitkan kenderaan yang dipacu sumber elektrik sepenuhnya sahaja. Tempoh pengecualian mula dari 1 Januari sehingga 31 Disember 2025. Permohonan bermula pada 15 Februari 2022. Untuk kenderaan bermotor milik OKU, pengecualian ini hanya terpakai kepada kenderaan bermotor yang telah diubah suai khas untuk kegunaan mereka. Jika tak diubah suai, pengecualian hanya diberikan kepada kenderaan pemasangan tempatan dan kereta nasional sahaja. Pengecualian ini juga layak kepada kenderaan motor yang didaftarkan atau dimiliki ibu bapa serta penjaga yang mempunyai anak OKU. Pasangan suami atau isteri yang mempunyai pasangan OKU turut termasuk dalam pengecualian ini. Individu OKU perlulah sudah berdaftar dengan JKM. Permohonan untuk kategori ini bermula pada 15 Mac 2022. Anda atau kenalan anda ada tak yang layak dengan pengecualian ni? Kalau ada, mohonlah jimat duit bayar cukai jalan. Volkswagen Malaysia telah lancarkan beberapa model Golf yang akan menemui peminat dalam tahun 2022. Dua daripada tiga model yang dilancarkan adalah versi pemasangan tempatan di kilang yang letaknya di Pekan Pahang. Jadi, anda beroleh manfaat pelepasan cukai SST sepenuhnya dan harga lebih murah. Golf R-Line adalah versi termurah dalam kalangan tiga yang dilancarkan. Harganya dari RM155,000 hingga RM165,000. Bersama-sama dengan pembelian, anda layak terima penyelenggaraan percuma selama 3 tahun. Jaminan 5 tahun tanpa had perbatuan dan bantuan tepi jalan 5 tahun. Ia ada sebuah enjin 1.4 liter TSI dengan penujah turbo. Dalam pemanduan optimum, kereta ini boleh bergerak sejauh 17.2 km untuk setiap liter. Pada bahagian kabin, ada kluster butang sesentuh dan tombol pemandu digelar pengeluarnya sebagai driver's workspace. Ia dilengkapi panel speedometer digital sepenuhnya bersaiz 10.25 inci. Paparan tengah kabin sebesar 10 inci dan ia menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Volkswagen Golf GTI MK8 pula berharga RM211,600 untuk pasaran Malaysia. Ia ada enjin 2.0 liter dengan penujah turbo. Tangki minyak 50 liter dimaklumkan penggunaan minyaknya pada kadar sekitar 14 km untuk setiap liter. Di bahagian dalam, anda dapat driver's workspace dengan panel speedo 10.25 inci dan skrin infotainment sebesar 10 inci. Anda minat tak Volkswagen? Jika ya, bolehlah pertimbangkan untuk dapatkan dua model ni. Anda suka guna tertikus ataupun pad sentuh di laptop? Kalau untuk Mac, pad sentuhnya tak sama dengan pad sentuh di laptop biasa sebab ia tiada butang kiri dan kanan. Jadi, kalau anda masih baru dan belum biasa dengannya, anda boleh ketahui cara untuk guna pad sentuh Mac melalui artikel Tips Cara Guna dan Tukar Fungsi pada Pad Sentuh Mac di portal Soya Cincau BM. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Soya Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!